السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kitab yang membincangkan tentang fiqh mazhab Imam Syafi'i. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang selaku moderator kita pada malam yang mulia ini, pihak penganjur muslimi muslimat yang mengikuti pengajian kita pada malam yang mulia ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa yahthu man dana thalatha hathayati turab thumma yuhalu bil masahi. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan pengurusan jenazah. Setelah daripada kita letak jenazah dalam kubur, maka antara perkara yang disunatkan, ini di antara perkara yang disunatkan adalah yahthu. Yahthu ni maksudnya dia ambil yahthu man dana thalatha hathayati turab, menuang oleh mereka yang dekat dengan si mati, dekat dengan lubang kubur, tiga raut tanah ke dalam kubur. Itu makna yahthu man dana thalatha hathayati turab. Maksudnya sunat orang yang berada berdekatan dengan kubur, ambil tanah dengan tangan, dia pun tok dalam kubur. Sunat dia buat gitu, supaya dia maksudnya juga termasuk dalam orang yang mengebumikan jenazah walaupun sedikit. Baik, hukum dia adalah sunat. Dan di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Majah, yang mana Nabi SAW pernah mengambil tanah dengan tangan. Lepas tu Nabi SAW menuang dalam kubur kawasan yang kepala ataupun kawasan kepala si mati. Lepas daripada itu barulah thumma yuhalu bil masahi, kemudian dicuah tanah dalam kubur dengan cangkul. Katanya wa yurfa'ul qabru shibran faqat, dan ditinggikan kubur sejengkal sahaja. Okay, kubur kita tinggikan sejengkal. Maksudnya lepas daripada kita tanam, jadi kita tidak ratakan, maksudnya kita tidak samakan tanah dengan bumi. Bukan kawasan kubur saat ni tu kita tinggikan sejengkal. Sunat tinggikan sejengkal. Kenapa sunat ditinggikan sejengkal? Supaya kubur itu dikenali. Apabila dikenali, maka ada orang yang ziarah, lepas tu ada orang yang akan menghormati kubur. Menghormati maksudnya bukanlah menghormati ni bukan maksud sembah kubur, tak, bukan. Maksudnya menghormati kubur. Oh, ni ada kubur, jadi kita dok lakoh, dok jejak kubur. Baik. Dan itu yang pertama. Yang keduanya adalah kerana melihat kepada kubur Nabi SAW ditinggikan setinggi sejengkal. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Hibban di dalam kitab sahihnya. Baik, dalam kitab sahihnya Imam Ibn Hibban menceritakan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahawasanya wa rufi'a qabruhu minal ardi nahwan min shibr. Jadi ditinggikan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadar sejengkal. Jadi kubur Rasulullah ditinggikan kadar sejengkal. Diangkat sikitlah kubur. Maksudnya tanah saat itu kita tinggi sikit, kita tidak sama. Okey, katakanlah ni sebagai contoh, ni bumi. Ni bumi. Jadi kita tanah saat itu kita tinggi sikit atas kubur, macam gambar-gambar orang buat itulah. Baik. Tapi jangan tinggi sangat, sekadar sejengkal saja. Jadi maksudnya kalau dibuat sama rata dengan bumi, maka hak tu tidak disunatkan. Kalau buat tinggi sangat juga tidak disunatkan. Tinggi hanya sekadar sejengkal sahaja. Baik. Jadi kita tinggikan kubur saat ni tu, dia ada dua cara. Yang pertamanya kita buat seperti bonggol unta. Okey, itu dalam bahasa kitab dipanggil tasnim. Baik, itu dipanggil tasnim. Yang keduanya kita buat rata. Itu nama dia tasrih. Buat rata ni, buat rata gitu lah, buat rata gitu. Buat rata, gitu. Baik, okey, itu makna tasrih. Tasnim ni kita hak bawah besar, hak atas kecil. Buat macam rang ubi tau. Ataupun macam kalau kita tengok
Benda bonggol unta macam mana. Okey, atas kecil, bawah besar. Okey. Mana hak yang paling afdal di antara dua ni? Katanya was-sahihu anna tasdihahu awla min tasnimi. Pandangan yang sahih bahawasanya membuat tasdih. Okey, kita tinggikan tapi kita buat straight. Kita bukan buat bonggol begitu. Kan kita ada buat bonggol begitu kan? Baik, bukan begitu. Kita buat straight begitu. Baik. Tinggi tapi straight je. Hak tu adalah lebih aula, lebih utama min tasnimihi daripada tasnim. Tadi kita cerita dah makna tasdih dan makna tasnim. Baik. Seterusnya katanya wala yudfanu thnani fi qabrin illa li darurah. Tidak dikebumikan dua orang di dalam satu kubur melainkan kerana darurah. Seorang satu kubur. Jadi tidak boleh satu kubur dua orang. Tidak ditanamkan dua orang dalam satu kubur. Dia tidak ditanam ni adalah larangan. Ini adalah larangan. Cuma larangan ini, adakah larangan makruh ataupun larangan haram? Baik. Jadi, kita kena tengok. Kalau sekiranya orang lelaki sama dengan orang lelaki. Ataupun orang puang dengan orang puang. Letak dalam satu lubang kubur. Tanpa ada darurah. Maka ulama berbeza pandangan di antara makruh dengan haram. Sebahagian ulama mengatakan makruh, sebahagian ulama mengatakan haram. Tetapi kalaulah orang puang dengan orang lelaki yang tidak ada hubungan mahram tanpa darurah, maka hak tu hukum dia adalah haram. Hak tu tidak dibolehkan. Jadi orang lelaki dengan orang puang ni letak dalam satu kubur, baik, tanpa darurah, dan orang lelaki dan orang puang ni tidak ada hubungan mahram, maka hukum dia adalah haram. Tetapi kalau lelaki sama lelaki, puang sama puang, ataupun lelaki dan puang yang ada hubungan mahram, maka masalah ni berlaku khilaf di antara makruh dengan haram. Maka sebaik-baiknya elokkanlah. Jadi walaupun ulama yang kata, ada ulama yang kata makruh, tapi kita kena ingat di sana ramai ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan haram. Ramai yang mengatakan haram. Ada ulama yang mengatakan makruh. Contoh Imam Al-Mawardi sebagai contoh, dia mengatakan makruh. Tetapi ramai ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan haram. Antaranya adalah Imam As-Sarakhsi dan lain-lain. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kebetulan tadi ada orang tanya. Orang tanya tadi baru tadi. Dia kata orang tanya dia. Dia anak murid Ana juga dengan ngaji Ana. Dia kata ada orang tanya, dia orang kampung tanya dia, boleh ke tanang dua orang si mati dalam kubur? Ana pun jawab kata tak boleh. Baik. Lepas tu dia kata kalau tanang dah, dia kata tanang dah awak dia dah. Ni maksudnya baru terjadi. Anda tak tahu di mana, ada di Terengganu ataupun di tempat lain. Tapi budak ni hak yang tanya Anda ni orang Terengganu. Cuma Anda dia ni tak tahu duduk mana dia ni. Dia ni Anda tak tahu hidup mana, Anda tanya pula hidup mana. Jadi dia kata berlaku. Orang tanya dia. Dan belum tu berlaku. Ada kau kena korek semula, kena gali semula. Baik. Jadi macam hak yang kita khabar tadilah. Hukum dia adalah tidak dibolehkan. Mengikut pandangan kebanyakan ulama adalah haram. Namun sebahagian ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Baik, tapi kalau tanang dah, maka tak apalah. Kita kata jadi hak akan datang, janganlah kita buat tanang dua orang. Cuma kita bagi kelonggoran tadi itu, kita kata sebab melihat kepada tempat kita, dia tanang dengan keranda. Dia tanang dengan keranda. Jadi keranda hak yang pertama, suku dengan keranda yang kedua. Cuma perbuatan tersebut adalah menyalahi sunnah Nabi SAW. Baik, jadi melainkan kalau dalam keadaan darurah, itu masalah lain. Dalam keadaan darurah, contoh kita kata tenaga tidak mencukupi, orang mati ramai. Kalau setiap kubur seorang tidak mampu untuk gali. Tapi kita zaman kita ni, kita kata payah nak sampai kepada tahap darurah begitu, walaupun ramai mati sekalipun, kita maksudnya ada peralatan yang boleh kita gali dengan cara mudah. Kita pakai kes sebagai contoh. Dan yang baru ni, kita kata hak yang COVID, hak yang mati kerana COVID ramai, hak yang mati kerana COVID kan, yang mana ada setengah tempat memang pihak pejabat agama Islam sebahagian negeri lah, dia mengkhususkan satu perkuburan untuk orang yang berpenyakit COVID. Ana ada sahabat Ana mati kerana COVID di Pahang, mudi pondok juga di Pahang. Dia mati kerana COVID, sahabat rapat Ana dah. Jadi Ana pergi semayang jenazah di kubur tu.
Jadi anda tengok memang dia guna dengan cash tu. Jadi dia siap dah lubang. 5-6 siap dah lubang. Tunggu sampai banyak aja mati. Dan maksudnya di zaman kita walaupun ramai mati, maksudnya masih lagi ada cara sebab kita ada peralatan untuk kita gali setiap kubur seorang. Tapi kalau sekiranya tak ada peralatan, sebagai contoh yang berlaku kepada Rasulullah dalam peperangan Uhud, ramai hak mati di kalangan sahabat, dan hak yang hidup pun ramai hak yang cedera. Jadi kalau setiap kubur seorang, jadi tak larat, tak mampu. Maka ketika itu boleh di atas satu kubur untuk 2 orang kita kumpul ataupun lebih daripada 2 orang, sebagaimana hak yang Nabi SAW buat untuk sahabat-sahabat yang gugur syahid dalam peperangan Uhud. Baik. Seterusnya katanya wala yajlisu 'alal qabr, dan tidak duduk ia di atas kubur. Dan di antara perkara yang dilarang oleh Nabi SAW adalah duduk di atas kubur. Jadi hukum duduk di atas kubur adalah dilarang. Cuma larangan duduk di atas kubur ni larangan makruh ke larangan haram? Jadi kita kena faham apa maksud larangan duduk atas kubur. Duduk atas kubur ni kubur ni contoh kita kata ni kubur, mayat duduk bawah tu. Ni kubur. Jadi kadang-kadang perkuburan tu luas. Contoh 5 ekar. Mayat ada tanam 4 orang. Kita duduk di kawasan yang tidak ditanam mayat. Tu walaupun kita kata kawasan perkuburan, tapi bukan duduk atas kubur. Tu masalah lain. Ni maksudnya ni kubur, duduk atas kubur. Ni mayat di bawah. Tu maksud dilarang. Larang di sana Rasulullah SAW larang kita duduk di atas kubur. Cuma larangan duduk di atas kubur ni adakah larangan makruh ataupun larangan haram? Larangan duduk di atas kubur adakah larangan makruh ataupun larangan haram? Dalam masalah ni ulama berbeza pandangan. Baik, ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan larangan makruh duduk di atas kubur. Sebahagian yang lain mengatakan larangan haram. Menurut pandangan yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i, larangan duduk di atas kubur adalah larangan makruh. Namun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, oleh kerana melihat kepada zahir hadis, maka larangan duduk di atas kubur hukum dia adalah haram. Baik. Baik. Minta maaf telefon masuk lah ni. Dr. Tina Awak Wan ni. Terangkat juga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita larangan duduk di atas kubur. Ulama berbeza pandangan sama ada di antara makruh dengan haram. Pandangan yang pertama makruh, pandangan yang kedua hukum dia adalah haram. Pandangan mu'tamad adalah makruh. Namun Imam Nawawi dalam beberapa kitab dia, sebagai contoh dalam kitab Syarah Sahih Muslim, mengatakan haram berpandukan kepada zahir hadis. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairul lahu min an yajlisa ala qabr. Sesungguhnya duduk seorang kamu di atas bara api, terbakar baju dia sampai ke kulit dia kena, hak tu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Maka tengok kepada zahir hadis, Imam Nawawi mengatakan hukum dia adalah haram. Namun ulama mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan makruh, dikata hadis itu adalah masalah sekiranya seorang itu qada hajat di atas kubur. Hak yang kata haram saat itu sekiranya qada hajat di atas kubur. Jadi kesimpulan, qada hajat di atas kubur sepakat ulama mengatakan haram, ijma' ulama. Manakala duduk saja-saja tanpa qada hajat di atas kubur, hukum dia ulama berbeza pandangan di antara makruh dan haram. Baik. Jadi kena elokkan perkara tersebut. Walaupun ada pandangan yang mengatakan makruh, walaupun pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan makruh, cuma kita kena faham makruh
adalah benda yang dilarang oleh agama. Sama juga wala yuta, dan tidak dipijokkan. Kubur jangan pijak. Hukum pijak kubur juga dilarang. Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunangnya daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhuma, katanya nahan Nabi SAW an tujassas al-qubur wa an yuktaba 'alayha wa an yubna 'alayha wa an tuta. Nabi SAW melarang letak semingkan kubur, tulis atas kubur, buat binaan atas kubur dan pijak kubur. Rasulullah SAW larang. Maka jangan kita pijak kubur. Melainkan ketika dalam keadaan darurah, pijak ni lakoh kubur, cakap kita tu lah jijak-jijak atas kubur, melainkan kerana darurah. Kita kata kita tidak sampai kepada tempat hak yang kita nak pergi. Contoh kita nak pergi ziarah si mati hak yang ada sebelah ni. Tapi orang tanam hak depan permukaan pintu saat ni tu, pintu kubur saat ni tu orang tanam mayat siapa kita boleh. Kita nak lalu seterik je orang tanam. Takut. Ketika tu tidak menjadi masalah kerana darurah. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurah dia mengharuskan perkara hak yang dilarang. Baik. Dan benda hak yang perlu kita kena jaga jugalah. Ni benda hak yang perlu kita kena jaga adalah masa mengebumikan jenazah. Kadang-kadang ada sebahagian daripada masyarakat kita, masa mengebumikan jenazah saat itu, dia nak kemah tanah, dia jijak di atas tanah. Sebenarnya bukanlah, tidak perlulah buat begitu. Melainkan kalau sekiranya dia tanam secara lahad. Lahad ni maksudnya jenazah diletakkan bawah tu, dalam bilik tu. Jadi dalam lubang saat ni tak ada jenazah lah. Jijak ketika tu jenazah tidak ada bawah tu tidak menjadi masalah lah. Maksudnya ringan lah sikit. Tapi jenazah duduk bawah, kita duduk jijak atas. Sebenarnya benda tu tidak comel sebenarnya. Tidak perlu pun kita jijak. Sebenarnya benda tu tidak comel. Tidaklah kita kata haram. Tapi benda tu adalah tidak comel. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa yaqrubu zairuhu ka qurbihi minhu hayya. Orang yang ziarah kubur saat itu dia kena dekat. Ni sunat ni sunat. Sunat dia dekat seperti mana dekatnya daripada si mati ketika si mati hidup. Jadi macam mana kita ataupun macam mana kita pergi ziarah orang. Kita tak ziarah jauh-jauh, kita mari dekat. Begitu juga kita ziarah kubur saat ni kita pergi dekat dah. Dan sunat kita duduk bahagian depan dia kan, kita mayat kita hadap kepada kiblat. Jadi sebagaimana kita ziarah orang, kita tak mari kat belakang, kita hadap depan dia. Begitu juga kita berada di hadapan si mati. Hukum dia adalah sunat begitu. Baik. Katanya wat ta'ziyatu sunnah, dan mengucap ta'ziyah. Kita memberi ataupun kita ucapkan supaya si mati saat ni tu tabah, si mati tu sabar, si mati saat ni tu redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah supaya Allah Taala bagi ganjaran kepada dia, kepada si mati. Baik, hukum dia adalah sunnah. Ta'ziah kepada si mati, hukum dia adalah sunnah. Dan orang yang ta'ziah kepada si mati ni ada ganjaran pahala yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah, Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatihi illa kasahu Allah min hulalil karamati yaumal qiyamah." Maksudnya, tidak ada seorang muslim yang mentakziah, yang menabahkan kepada saudaranya dengan sebab musibah yang menimpa saudaranya, melainkan Allah Ta'ala akan pakai kepada orang yang mentakziahkan saudaranya daripada pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Okey, itu di antara kelebihan orang yang mengucap takziah kepada orang yang hidup yang ditimpa musibah kematian orang yang tersayang. Baik. Cuma masalah takziah ni kita kena fahamlah. Takziah orang lelaki dia takziah kepada orang lelaki, manakala orang puang takziah kepada orang puang. Manakala orang lelaki nak takziah kepada orang puang, kena tengok. Kena tengok warna. Kalau orang puang saat itu bukan mahram, hak tu tidak boleh.
Jadi si mati saat dia ada anak dara, hak tua-tua ada. Dia pergi ucap takziah kau tua, pergi ucap takziah ke anak dara. Tu tak boleh. Baik. Seterusnya katanya, wa ta'ziyatu sunnatun qabla dafni. Sebelum daripada dikebumikan. Sebelum daripada dikebumikan. Sebab kita kan boleh takziah saat itu kita menabahkan dia. Kita ucapkan suatu perkataan supaya dia tabah dalam menghadapi ujian tersebut. Jadi apabila ada keluarga dia meninggal dunia kan, dia jadi susah hati. Jadi apabila dia susah hati, kita bagi kata-kata semangat kepada dia. Kan perlu ketika tu dia perlu kepada kata-kata semangat daripada kita. Dan wa ba'dahu wa ba'dan dafn 3 ayyam. Selepas daripada tanam 3 hari. Lepas daripada 3 hari tak payahlah. Kalau lepas daripada 3 hari tu orang lupa dah, kita tolong peringatkan kembali kesedihan dia. Jadi bukanlah untuk mengurangkan kesedihan dia, bukan menambahkan kesedihan dia. Lepas daripada 3 hari dah lah. Katanya wa yu'azzil muslimu ataupun wa yu'azzal muslimu bil muslim a'zamallahu ajraka wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Maksudnya, dan ditakziahkan akan orang Islam dengan sebab orang Islam. Maksudnya ditakziah akan orang Islam dengan sebab orang Islam. Jadi orang Islam yang meninggal dunia dan keluarga dia juga Islam. Kita ucap takziah kepada keluarga dia dengan sebab kehilangan si mati juga orang Islam. Jadi keluarga dia yang kita nak ucap takziah orang Islam, yang mati juga orang Islam. Okey, bagaimana yang kita takziah akan orang Islam? Ditakziah akan orang Islam dengan orang Islam. Dengan sebab kehilangan orang Islam, kita takziah lagu mana? Yu'azza ni maksudnya dikatakan pada takziah dia dengan sebab keluarga dia yang muslim meninggal dunia, kita kata mana? A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitik. Baik. Ni kita kata gini ke dia. A'zamallahu ajrak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang besar. Itu maksud a'zamallahu ajrak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang besar kepadamu. Kita kabur gitu ke dia. Semoga Allah taala memberi ganjaran yang besar kepadamu. Tu a'zamallah, membesar oleh Allah, ajraka akan ganjaranmu. Semoga Allah taala bagi ganjaran yang besar kepadamu. Wa ahsana azaaka, dan menguatkan ketabahanmu. Semoga Allah taala menguatkan ketabahanmu. Wa ghafara limayyitika, dan semoga Allah taala memberi keampunan kepada orang yang mayatmu. Okey, kita ucap begitu kepada dia. Tapi wabil kafir dan dengan kafir, wabil kafir ataf pada bil muslim. Ditakziahkan akan orang muslim dengan orang kafir. Maksudnya orang yang mati tu orang kafir. Orang mati tu kafir, tapi keluarga dia yang hidup tu orang Islam, yang kita nak ucap takziah saat ni tu. Maka kita tak boleh kata macam saat ni. Sebab orang kafir kita tidak boleh minta Allah Taala ampun dosa dia. Orang kafir tak boleh. Kita nak kata ghafara limayyitika, tak boleh. Jadi kita kata mana? A'zamallahu ajraka wa sabbarak. Semoga Allah Taala memberi ganjaran yang besar kepadamu, dan semoga Allah Taala memberi ketabahan kepadamu. Sabbaraka maksudnya Allah Taala tabah kamu, beri ketabahan kepadamu. Sabbara, memberi sabar, memberi ketabahan, ya Allah akan dikau. Baik. Wal kafiru bil muslim, dan ditakziah akan orang kafir dengan sebab orang Islam. Maksudnya orang kafir dengan orang Islam. Jadi orang keluarga dia hak mati tu orang Islam. Hak yang hidup tu orang kafir. Jadi kita nak ucap takziah kepada orang kafir dengan sebab kehilangan keluarga dia yang muslim itu. Kita katakan ghafarallahu limayyitika wa ahsana azaak. Semoga Allah Taala memberi keampunan kepada si matimu, dan semoga Allah Taala menguatkan ketabahanmu, menguatkan kesabaranmu. Baik. Seterusnya katanya wa yajuzul buka'u alaihi qabla al-mauti wa ba'dah. Harus menangis alaihi 'ala al-mayyit. Qabla al-maut, sebelum mati, wa ba'dahu wa ba'da al-mayyit. Wa ba'da al-maut, selepas daripada mati. Jadi ada keluarga dia tengok ayah dia dalam keadaan nazak menangis. Hukum dia benda harus, bukan haram menangis. Menangis ketika ada keluarga nak mati, hukum dia adalah harus, bukan haram. Hak yang haram bukan menangis. Hak yang haram adalah meratap kematian. Kerana meratap kematian itu adalah menunjukkan bahawa
orang itu tidak redha dengan ketetapan Allah. Jadi kalau menangis serta tidak redha dengan ketetapan Allah, jelas hukum dia adalah haram. Semata-mata mengalir air mata, waktu tidaklah haram. Waktu adalah hukum dia adalah harus, sama ada sebelum daripada mati ataupun selepas daripada mati. Kerana dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menangis ketika ataupun kerana kematian anaknya Ibrahim. Sebelum daripada mati. Sebelum daripada mati, Rasulullah menangis. Baik. Sebelum daripada mati, Rasulullah SAW menangis. Dan begitu juga Rasulullah menangis ketika selepas daripada kematian anak perempuannya. Rasulullah menangis selepas daripada kematian anak perempuannya. Manakala anaknya Ibrahim sebelum daripada mati dalam keadaan nazak, Rasul menangis. Rasul kata innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya air mata mengalirkan air. Ni air mata ni mengeluarkan air mata, hati berduka cita, dan kami tidak berkata melainkan apa hak yang meredhakan Tuhan kami, apa hak yang Tuhan kami redha. Sesungguhnya kami amat berduka cita di atas berpisah denganmu wahai Ibrahim. Ini kata Nabi SAW. Begitu juga dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Anas bin Malik, yang mana Nabi SAW ketika ada anak perempuan Rasulullah SAW meninggal dunia, masa dikebumikan anak perempuan Rasulullah, kata Anas, wa Rasulullah jalisun 'ala al-qabr, Rasul duduk di atas kubur, fa ra'aitu 'ainaihi tadma'an, aku melihat dua mata Rasulullah mengalir kedua-duanya. Baik. Mengalir kedua-dua matanya. Seterusnya katanya wa yahrumun nadbu bi ta'didi syama'ilih, dan haram meratap kematian dengan menghitungkan segala kebaikan si mati. Mati dah dia, orang baik sungguh, dia pemimpin yang begitu begini. Jadi meratap kematian dengan menghitungkan kebaikan si mati, hukum dia adalah haram. Nabi SAW larang. Tak boleh kita buat lagu tu. Kalau menyebut kebaikan dia tapi bukan meratap kematian, itu masalah lain. Jadi kita dituntut kepada kita menyebut kebaikan si mati, tetapi bukan meratap kematian. Meratap kematian ini adalah kita menyebut kebaikan si mati, dan kita seolah-olah kita tidak redha dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tak boleh. Hukum dia adalah haram. Tak boleh. Jadi kita buat sesuatu yang menunjukkan bahawa kita tidak redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu juga wan-nauh. Ya, an-nauh adalah meninggikan suara. Dia nauh pun juga meratap kematian dengan cara meninggikan suara. Wah, nangis. Wah, duk tepik. Wal jaza'. Yang antara perkara yang haram bila seorang meninggal dunia adalah orang yang hidup saat itu jaza'. Maksud dia jaza' resah dengan cara bidarbi sadrihi wa nahwi. Resah dengan cara katok dada dan seumpamanya, sayat baju, dengan melakukan perbuatan yang menunjuk dia saat itu tidak redha dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukanlah daripada kalangan kami golongan mereka yang ni tapau pipi ni apabila ada kematian, dan sayat baju dan menyeru dengan seruan orang jahiliyah. Warna orang jahiliyah meratap kematian, dia buat benda yang sama, maka hukum dia adalah
haram, bukan dari kalangan Nabi SAW. Baik. Katanya lagi, qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi, hadhihi masailu mangsuratun. Ini adalah beberapa masalah yang bertaburan. Ini masalah yang bertaburan atau makna mangsurah. Tapi walaupun masalah ni bertaburan, maksud dia bertaburan, maksud ni masalah ni dia kumpul dalam satu tempat, masalah yang berbeza. Tapi berkait dengan apa yang kita bincang sebelum daripada ni. Kita maksud masailu mangsurah. Yang pertamanya adalah yubadaru biqada'i daynil mayyit. Disegerakan dengan menunai hutang si mati. Jadi apabila si mati meninggal dunia, lepas tu dia ada harta pusaka, maka segerakan pembayaran hutang. Segerakan pembayaran hutang. Dia segerakan pembayaran hutang, hukum dia adalah sunat. Hukum dia segera pembayaran hutang, hukum dia adalah sunat. Membayar hutang si mati daripada harta peninggalan si mati, hukum dia adalah wajib. Dua perkara yang berbeza. Membayar hutang si mati daripada harta yang ditinggal oleh si mati, hukum dia adalah wajib. Dan pembayaran hutang sebenarnya adalah sebelum daripada pembahagian pusaka. Dalam Al-Quranul Karim ada 4 tempat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pembahagian pusaka min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Selepas daripada laksanakan wasiat dia dan selepas daripada pembayaran hutang. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Selepas daripada wasiat, pembahagian pusaka lepas daripada wasiat dan selepas daripada pembayaran hutang. Min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. 4 kali Allah Taala sebut dalam Quran. Pembahagian pusaka lepas daripada tunaikan wasiat dia, lepas daripada pembayaran hutang dia. Baik, okey. Pembayaran hutang, hukum dia adalah wajib. Tapi wajib daripada harta peninggalan si mati. Kalaulah si mati tidak meninggalkan harta, kena ingat, tidak wajib ahli waris dia bayar hutang si mati. Dia wajib bayar hutang si mati daripada harta peninggalan si mati. Kalau si mati tidak meninggal harta peninggalan, adakah ahli waris dia wajib kena bayar hutang dia? Jawapannya tidak. Cuma sunat sahaja bayar hutang si mati daripada harta ahli waris. Baik. Menyegerakan pembayaran hutang, hukum dia adalah sunat. Kerana apa dia? Kerana kita bantu si mati. Sebab di sana ada hadis. Kata Nabi SAW, hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, kata Rasulullah, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Maksudnya jiwa orang beriman, roh orang beriman tergantung daripada mendapat kedudukannya yang mulia. Pada asalnya apabila dia keluar daripada tubuh dia, kalau dia orang beriman, maka dia akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Tapi roh dia tergantung daripada mendapat tempat yang mulia dengan sebab ada hutang, sehinggalah ditunaikan hutang untuknya. Maka kita membantu si mati agar si mati terus dapat tempat kedudukan yang mulia selepas daripada dia meninggal dunia, dengan cara kita menyegerakan pembayaran hutangnya. Baik, bukanlah jadi pembayar hutang nantilah kita selesai dulu pengurusan apa tu baru kita bayar hutang. Bukan begitu. Dan kalau si mati ada simpang pitih duduk tangan, kita tahu dia ada hutang, jadi dia tidak pun menyalahi. Maksudnya bukanlah bertentangan kita urus jenazah lepas tu kita bayar hutang. Bukan itu. Maksudnya orang yang bagian urus jenazah, ada ahli waris dia yang lain ambil pitih pergi bayar hutang. Selesai selalu. Hukum dia adalah disunatkan begitu. Baik, sama juga wasiyatihi, dan wasiatnya, segera tunaikan wasiatnya. Wasiat yang sah dah, supaya cepat sampai ganjaran pahala si mati. Cepat sampai ganjaran pahala kepada si mati. Selama mana kita tidak laksanakan wasiat dia, belum lagi sampai pahala untuk dia. Sebab wasiat ni adalah sedekah selepas daripada kematian. Lagi tak bersedekah, maka tak dapat lagi pahala. Jadi apabila kita buat sedekah dia, sampai lalu pahala kepada dia. Jadi wasiat ni kita selesaikan selalu. Tapi wasiat yang sah lah. Baik. Seterusnya katanya wa yukrahu tamannil mauti li dhurrin nazala bihi la li fitnati din. Okey, ni masuk okey tu tadi yang pertama, segera qada hutang si mati, lepas tu segera tunaikan wasiat dia. Yang keduanya wa yukrahu tamannil maut, makruh bercita-cita untuk mati, keinginan untuk mati, hukum dia makruh.
Bila makruh li dhurrin, kerana kemudaratan nazala bihi, yang menimpalah ia dengannya. Jadi kalau sekiranya ada kemudaratan yang menimpa dia kerana dia sakit, tak kira sakit sikit ke sakit banyak ke, lepas tu nak mati, apabila ada kesusahan nak mati, maka hukum dia adalah makruh. Nabi SAW larang dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin asabah. Jangan sekali-kali seorang di kalangan kamu bercita-cita untuk mati kerana ada kemudaratan yang menimpanya. Tapi kalau terpaksa juga, nak pergi juga, ada juga bagi dalam hati, gini, kata Rasulullah, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul. Kalau nak buat juga, dia kata ni, dia baca doa ni. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Dia baca doa ni. Ya Allah, ahyini, hiduplah aku, ma kanatil hayatu khairan li, selama mana adalah kehidupan itu lebih baik bagiku. Dan wa tawaffani, dan matilah aku, ma kanatil wafatu khairan li, selama mana mati itu adalah lebih baik bagiku. Ini doa gitu. Doa minta Allah Ta'ala panjangkan umur dia kalau sekiranya hidup tu lebih baik bagi dia, ataupun matikan dia kalau sekiranya kematian itu adalah baik untuk dia. Tetapi la di fitnati din, bukan kerana fitnah agama. Maksudnya tidak makruh kalau fitnah pada agama. Jadi kalau sekiranya dia ni masih lagi hidup, mungkin agama dia akan terfitnah. Maksudnya pemerintah yang zalim tekang dia supaya dia kabar benda hak yang palsu, benda hak yang batil. Jadi takut dia tidak mampu untuk bertahan perkara hak yang sebenar. Takut menyebabkan akan rosak agama dia. Maka ketika itu boleh dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala matikan dia. Kerana ni bukanlah berkait dengan diri dia, bukan berkait dengan agama dia. Baik. Sama juga tidaklah makruh kalau sekiranya ingin mati fi sabilillah, mati syahid. Ingin mati syahid fi sabilillah, itu tidak makruh. Katanya wa yusannut tadawi, disunatkan berubat. Hukum berubat bagi orang yang sakit, hukum dia sunat, bukan wajib. Hukum dia adalah sunat. Seterusnya kata dia lagi, wa yukrahu ikrahuhu alaih, makruh memaksa orang yang sakit, ataupun memaksa seseorang, ataupun memaksa orang yang sakit alaihi adat tadawi. Jadi kalau orang tu sakit, lepas tu kita ada ubat, dia tak mau makan ubat, lepas tu kita paksa dia suruh makan ubat juga, apakah hukum? Hukum dia adalah makruh. Makruh, hukum dia adalah makruh. Kerana dia, kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi. Kata Nabi SAW, la tukrihu mardakum ala ta'am. Jangan memaksa orang yang sakit di kalangan kamu di atas makanan. Jangan. Kita kadang-kadang kita melihat ubat zahir sahaja. Ubat Panadol dan seumpamanya. Tapi kita sebenarnya kita rawatan dia ada dua. Satunya rawatan secara zahir ni, yang keduanya adalah rawatan secara batin, antaranya adalah doa. Sebab itulah kalau kita tengok rawatan Nabi SAW terbahagi kepada tiga. Rawatan Rasulullah terbahagi kepada tiga. Yang pertamanya rawatan secara zahir, contoh makan madu, habbatus sauda dan seumpamanya. Okey. Yang pertama. Yang keduanya adalah rawatan batin, maksudnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya adalah campuran di antara zahir dengan batin. Baik. Jadi kita kadang-kadang orang kita ni saat ni adalah bersungguh dalam rawatan zahir tapi mengabaikan rawatan batin. Sedangkan rawatan yang dirawat oleh Nabi SAW terdiri daripada tiga perkara tersebut. Jadi kalau nak paksa orang sakit makan ubat, benda kerana nak suruh dia rawat secara zahir, sepatutnya kena paksa juga orang sakit saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hukum berubat, hukum dia adalah sunat. Memaksa orang sakit makan ubat, hukum dia adalah makruh. Kerana Rasulullah larang, la tukrihu mardakum ala ta'am. Jangan sekali-kali memaksa orang sakit di kalangan kamu untuk makan. Sebab benda fa innallaha yut'imuhum wa yasqihim. Allah Ta'ala yang akan
bagi makan kepada mereka itu dan bagi minum kepada mereka itu. Kadang-kadang sakit tapi masih lagi bertenaga, kerana itu adalah anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya lagi, وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ وَنَحْوِهِمْ تَقْبِيلُ وَجْهِهِ وَلَا بَأْسَ بِالْإِعْلَامِ بِمَوْتِهِ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا بِخِلَافِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ. Jadi untuk malam ni kita rasa kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Dan kita tengok soalan sekejap kalau sekiranya ada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa dirahmati oleh Allah. Amin. Apakah hukum seorang menunaikan solat jenazah lebih daripada sekali ke atas jenazah yang sama? Contoh solat kali pertama di hospital, kemudian sekali lagi masjid. Solat jenazah tidak disunatkan i'adah. Maksudnya tidak disunatkan buat kali yang kedua. Tidak disunatkan buat kali yang kedua. Cuma buat kali yang kedua, adakah haram? Hak tu anda tidak pernah jumpa ulama mengatakan haram. Cuma ulama sebut tidak disyariatkan dan tidak dituntut sembahyang jenazah diulang sebanyak 2 kali oleh orang yang sama. Orang yang berbeza itu masalah lain. Orang yang sama, dia sembahyang ada jenazah, nak sembahyang pula, nak i'adah pula, itu tidak dituntut. Wallahu a'lam. Lama manakah tempoh dibenarkan untuk melakukan solat jenazah ghaib pada seorang yang belum lagi menunaikan solat jenazah ghaib kepada si mati tersebut? Baik, jazakumullahu khairan wa iyyakum. Sebelum daripada ni kita ada bincang berkenaan dengan sembahyang jenazah yang ghaib. Yang mana tempoh sembahyang jenazah yang ghaib ni bila ada maksudnya ulama fiqh berbeza pandangan. Ulama fiqh berbeza pandangan. Dan ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan tanpa melihat kepada tempoh, yang penting melihat kepada masa si mati meninggal dunia, orang yang ingin sembahyang jenazah ghaib saat itu adalah orang yang wajib sembahyang jenazah ke atasnya. Maksudnya dia telah balik, sebagai contoh. Baik. Dan ada juga sebahagian ulama meletakkan tempoh. Tempoh ada yang meletakkan tempoh 3 hari, ada yang meletakkan tempoh sehingga jenazah saat itu belum lagi repuk dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Allah yubarik fikum. Khatwar ما شاء الله. أنا لا أعرف سيدي. ربما الخط يعني عندنا ضعيف. الله يبارك فيكم. فتح الله عليكم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, jika jenazah yang diuruskan keluar darah tidak berhenti, macam mana nak uruskan? Dan bolehkah dimasukkan dalam masjid untuk disolatkan sebab takut masjid bernajis? Baik. Jadi cara dia adalah kita ambil saltik lah, kita letak. Jadi kita macam yang kita hidup lagu mana kita buat untuk mengelak daripada darah keluar. Jadi kita basuh dulu tempat tersebut, lepas tu kita pun letak sesuatu untuk menghalang darah keluar, ikat ke. Lepas tu kalau kita nak masuk dalam masjid, kita kena tengok. Kalau sekiranya darah saat itu dia khawatiri akan mengotori masjid, maka tidak boleh kita buat masuk jenazah tersebut dalam masjid. Kalau tidak bimbang mengotori masjid, maka hak tu tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Leni camping sapucak kebok kubur. Benda pula sapucak kebok kubur. Baik, sebenarnya meletak kat kebok tu benda. Camping sapucak kebok. Kebok tu benda kita panggil benda kebok tu. Kau yang semi. Hak yang semi ke? Kalau hak yang semi tu elokkan letak dah. Elokkan letak atas kubur. Sekarang ramai yang hanya cakap takziah sahaja. Dapat pahala sunat ke tak?
Baik, dia sebenarnya takziah ni adalah satu ucapan yang kita ucapkan kepada orang yang hidup, yang kehilangan orang yang tersayang, yang mana dalam ucapan tersebut saat itu kita memberi kepada dia ketabahan, kesabaran. Kita suruh dia sabar. Kita suruh dia sabar. Dan kita doa supaya Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada dia. Baik, kalau sekiranya ucapan takziah, ketika kita ucap kepada orang yang hidup, kita kata salam takziah. Yang mana ucapan takziah saat itu difahami oleh orang yang hidup, bahawasanya orang yang mengucap saat itu adalah nak suruh dia sabar. Maka sudah memadai. Tetapi kalau sekiranya ucapan takziah saat itu, maksud daripada ucapan takziah tidak difahami, kita suruh dia sabar, maka tidak mendapat ganjaran ucapan takziah. Jadi cuma gini, kadang-kadang satu istilah yang kita guna, istilah dia ucapan takziah tu adalah istilah yang kita guna dalam masyarakat kita. Kadang-kadang ada maksud yang difahami di dalam ucapan tersebut. Kalau difahami dalam ucapan tersebut oleh orang yang berkata dan orang yang mendengar, bahawasanya ucapan itu adalah untuk orang yang mendengar saat itu supaya sabar di atas kematian orang yang meninggal dunia. Maksudnya ia adalah satu istilah yang rengkah lah. Takziah maksudnya orang yang dengar tu faham. Dia suruh kita kita sabar, dia berdoa untuk kita sebagai contoh, maka memadai. Tetapi kalau sekiranya ucapan takziah tu tidak difahami perkara tersebut, maka tidak masih lagi belum mencapai ucapan takziah yang dituntut oleh agama. Wallahu a'lam. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah fidyah puasa termasuk hutang yang sunat dibayar oleh keluarga si mati jika tiada lebihan harta? Baik. Dia fidyah puasa ni termasuk hutang dengan Allah. Dia hutang dia terbagi kepada dua. Yang pertama hutang dengan anak Adam, yang keduanya hutang dengan Allah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, hutang dengan Allah perlu diutamakan pembayaran dia berbanding dengan hutang anak Adam. Sekiranya harta tidak cukup. Kerana di sana ada hadis kata Nabi SAW, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang Allah adalah lebih patut bahawa dijelaskan. Jadi pada asalnya hutang kepada Allah, hutang kepada anak Adam yang ada di atas kepala si mati, yang ditanggung oleh si mati, ditunaikan hutang tersebut daripada harta pusaka sebelum daripada pembahagian pusaka. Baik, daripada harta peninggalan sebelum daripada pembahagian pusaka. Okey, itu pada asalnya. Cuma kalaulah si mati tidak meninggal harta pusaka, maka tidak wajib membayar hutang tersebut. Termasuklah fidyah. Tidak wajib membayar hutang tersebut. Cuma hukum ahli waris adalah sunat dia membayar hutang itu. Sunat saja ahli waris membayar hutang, tidak wajib. Maksudnya sunat ahli waris membayar hutang si mati daripada harta ahli waris. Wallahu a'lam. Wa iyyakum. Okay, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian telaki dan juga menjawab soalan pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pula pada minggu hadapan, insyaAllah. Pada siri yang ke-91, insyaAllah. Jadi untuk maklumat semua, insyaAllah pada minggu hadapan, 13 hari bulan 6, Ustaz akan berkuliah bulanan di Masjid Kampung Teluk Pasu, insyaAllah. Jadi sama-samalah jemput kepada semua untuk sama-sama hadir ke kuliah bulanan Al-Fadhil Ustaz di Masjid Kampung Teluk Pasu, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi untuk malam ini sekadar ini saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah
bersaing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan.